محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Surah ni dinamakan dengan surah Al-Ghashiyah kerana terdapat kalimah Al-Ghashiyah pada ayat yang pertama. Dalam hadis ada menyebut Nabi namakan surah ni dengan hal ataka hadisul ghashiyah. Ayat pertama tu Nabi jadikan dia tu sebagai nama surah ni. Kita akan dapati hadis tersebut dalam tajuk ataupun dalam bab bacaan Nabi dalam semaya Jumaat dan juga bacaan Nabi dalam semaya kedua hari raya. Jadi biasa-biasa Nabi jadikan surah ni dan juga surah sebelum surah Al-A'la sebagai bacaan dalam semaya Jumaat ataupun dalam semaya kedua hari raya. Ghashiyah memberi makna yang dimaksudkan sini adalah hari kiamat. Tapi kenapa dinamakan dengan Ghashiyah? Sebab Ghashiyah ni maknanya ia meliputi. Asal makna Ghashiyah ni ia menutupi. Sebab itulah dalam surah Wal-Laili idza yaghsha. Tak dengar dalam surah Al-Lail Allah Taala sebut Wal-Laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila dia menutupi. Maksud menutupi ataupun meliputi ni ialah keadaan yang berlaku pada hari tersebut kena pada semua orang, tidak ada pun yang terkecuali.
Sebab itulah di antara nama hari kiamatnya adalah Al-Ghashiyah. Dalam surah Al-Ghashiyah ni, Allah Ta'ala nak cerita beberapa perkara kepada kita. Yang pertamanya, Allah Ta'ala jelaskan tentang kiamat adalah satu perkara yang akan berlaku secara pasti, secara yakin. Dia bukan dalam bentuk sangkaan, bahkan dia satu perkara yang pasti akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula keadaan-keadaan orang kafir pada hari kiamat nanti. Keadaan mereka, apakah yang bakal berlaku kepada mereka, dan apakah balasan yang akan diterima oleh mereka. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang keadaan-keadaan orang mukmin juga hampir sama, iaitu apakah yang akan berlaku kepada orang mukmin dan apakah balasan yang mereka akan perolehi pada hari tersebut, hari kiamat. Dan kepada dua-dua golongan ini, keadaan yang akan menimpa mereka pada hari kiamat adalah disebabkan apa yang mereka lakukan masa di atas dunia. Segala tindak tanduk manusia ni akan menatijahkan keputusan di akhirat bagi setiap orang. Dia golongan yang deraka dengan menzahirkan penderhakaan dia, ataupun dia golongan yang taat dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi perkara ni akan ada natijah dia di akhirat nanti. Kemudian perkara seterusnya, Allah Ta'ala nak cerita tentang kehebatan dan juga kekuasaan dia. Yang mana kehebatan dan kekuasaan yang ada pada Allah ni tidak ada pada orang lain. Dengan cara Allah Ta'ala menyebut beberapa kejadian. Allah Ta'ala cerita tentang kejadian langit, disebut tentang Uta dan juga Gunung Ganas dalam surah ni. Dan akhir sekali Allah Ta'ala tutupkan surah Al-Ghashiyah ni dengan penutupan yang hampir sama dengan surah Al-A'la sebelum, iaitu Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia tentang manusia semua sekali akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Bukan sekadar kembali menghadap Allah Ta'ala sahaja, bahkan setiap amal dan juga perbuatan yang dia lakukan semasa hidup atas dunia akan dihitung, akan dihisap, dan seterusnya akan dibalas. Kalau kebaikan, amal kebaikan banyak, maka akan dibalas dengan kebaikan. Amal kejahatan yang dilakukan, maka keburukanlah ataupun azablah yang akan dibalas. Surah ni ada lebih kurang 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Allah Ta'ala datangkan ayat pertama dalam surah Al-Ghashiyah dengan kalimah hal. Hal ni dalam bahasa Arab dikenali sebagai istifham. Cuma istifham dalam bahasa Arab tu dia ada beberapa kategori. Dan apabila kata sebut istifham, sebagai contohnya istifham ingkari, menghasilkan makna nah, menghasilkan makna tidak. Dan di sini para ulama menyebut hal di sini dengan makna istifham suri, dan dia bermakna qad. Dalam bahasa Arab tu sendiri dia bermakna qad, maknanya nak beritahu sesungguhnya perkara kiamat ni pasti akan berlaku. Oleh kerana itu terjemahan zahirnya hal ataka hadithul ghashiyah. Adakah telah datang kepada kamu hadithul ghashiyah, perkhabaran, berita tentang ghashiyah, tentang hari kiamat, iaitu tentang keadaan bahaya pada hari kiamat. Dia akan menutupi, ia akan terkena kepada semua manusia, yang mana tidak ada siapa-siapa pun daripada kalangan manusia yang mampu untuk menghindarkan diri daripada keadaan hari kiamat nanti. Mana apabila berlaku kiamat, semua akan alami.
Tidak seperti mana bala ataupun musibah yang berlaku atas dunia. Masih lagi ada ruangnya orang lari. Berlaku sesuatu bencana, masih lagi ada manusia yang dapat menyelamatkan diri. Tapi apa yang berlaku di akhirat nanti menyeluruh, dia panggil. Satu keadaan yang manusia tidak mampu pun untuk buat keputusan. Nak cari perlindungan dan sebagainya, tidak mampu. Melainkan dia akan dapat perlindungan daripada tindak tanduk dia masa dia duduk atas dunia lagi. Jadi sini Allah Ta'ala nak beritahu hal dengan makna qad, maknanya sesungguhnya memang telah sampai pun berita kepada kamu, berita tentang hari kiamat. Ini tajuk utama. Tajuk dia adalah hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala cerita keadaan-keadaan yang berlaku pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat tersebut wujuhun, wajah-wajah orang kafir. Apa disebut wajah sini? Apakah makna wajah? Wajah yang dikendaki sini maknanya tubuh badan tu. Dalam kaedah balaghah dia panggil zikrul juz'i yuridu bihil kullah. Sebut satu juzuk ataupun satu bahagian daripada tubuh badan manusia, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan tubuh dia. Jadi wujuhun sini maknanya ashabu wujuh, empunya muka. Muka siapa ni? Muka orang kafir. Muka golongan manusia yang tidak bersedia untuk menerima ajaran wahyu, yang tidak bersedia untuk mengikuti didikan wahyu. Jadi wujuhun, orang kafir yauma idzin pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat, khasyi'ah, tunduk malu dengan penuh kehinaan. Khasyi'atun dalam tafsir kata zalilatun, tunduk dengan keadaan malu. Tunduk malu dan ada perasaan terhina. Dia lain sebab kadang-kadang orang tunduk ni kerana takut, dia tidak rasa terhina. Tapi apabila dia buat sesuatu yang memalukan diri dia, dia tunduk dan perasaan hina yang ada dalam jiwa dia. Kenapa? Kerana dia sedar dia telah melakukan satu kesalahan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kalimah khasyi'ah. Jadi semua ini adalah merupakan, kalau dalam kaedah bahasa dia panggil khabar kepada ayat pertama. Ayat pertama itu sebagai tajuk utama nak beritahu tentang kiamat. Kemudian ayat-ayat seterusnya ni sebagai khabar dia, perincian dia, cerita lebih detail tentang hari kiamat. Kenapakah orang kafir di hari akhirat nanti, kenapakah mereka tunduk dengan penuh kehinaan? Maknanya mereka berada dalam keadaan terhina, dalam keadaan sangat-sangat menyesal. Apakah punca dia? Punca dia tidak lain tidak bukan kerana pada ayat yang ketiga yang kita baca, iaitu amilatun nasibah. Kerana tindak tanduk mereka masa duduk atas dunia lagi. Amilatun, duduk atas dunia dulu, amilah, banyak buat amal. Amalan pula nasibah. Dalam melakukan amal banyak menanggung penderitaan, banyak bersusah payah dalam melakukan amal. Buat pekerjaan susah, buat pekerjaan penuh dengan penderitaan. Tapi malangnya kalau buat sesuatu atas dunia menanggung penderitaan, akhirat pun derita juga. Susah. Oleh kerana itulah setiap amal yang dilakukan oleh manusia pastikan menepati neraca wahyu. Biar serupa dengan garis panduan wahyu, supaya tidak termasuk dalam kategori amilatun nasibah. Sebab tu mufassir masa menafsirkan ayat ni dia beritahu ta'malu amalan fid dunya, dia melakukan amal semasa duduk atas dunia, banyak buat amal duduk atas dunia, tataibu fihi, dengan penuh kesusahan masa duduk atas dunia buat amal tu.
Tapi wahwa la yanfa'uha yauma idzin, tapi amalan dia tu tak dapat memberi manfaat kepada dia di hari akhirat nanti. Sebab tu setiap amal kita buat ni kita kena tanya. Tanya diri kita sendiri, aku buat ni ya Allah ke hak wahyu Tuhan nak ni? Apa yang aku buat ni serupa ke tak dengan kitab Allah? Apa yang aku buat ni serupa ke tak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Sebab takut ni atas dunia dah letih dah buat amal. Letih dah buat amal. Sebab itulah kalau tanya Ahlul Kitab mereka buat amal ke tak? Buat. Yahudi ke Nasara ke? Semua buat dia buat amal belaka tu. Maka kadang-kadang amal yang mereka lakukan tu lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi oleh kerana tak makan siku dengan wahyu, maka amalan mereka tu tidak dapat memberi sebarang manfaat pun kepada mereka pada hari akhirat nanti. Oleh kerana tu, setiap perbuatan yang kita buat, kita orang yang beramal ni mesti kita tahu daripada manakah sumber setiap amal yang kita buat. Nak tahu apa buat gini. Nah, dia tak boleh main tengok kita pakai ikut sudah, Dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab amal yang dibuat tidak berasaskan kepada ilmu. Hanya ikut-ikutan. Ini yang di antara kategori amal yang mardud. Sebab tu dalam kitab fiqh sendiri ada sebut fakullu man bighairi ilmi ya'malu. Setiap orang yang melakukan amal. Dan fakullu man, setiap orang yang bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal. Dia buat sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan, suatu amal, tapi dia tak tahu apa benda hak dia buat sebenarnya ni. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia tu hak dia buat tu mardudah, tertolak, yakni la tuqbalu, yakni tidak diterima oleh Allah. Lepas tu kena tahu. Sebab tu bila dalam kitab sebut kata bighairi ilmin, ilmu apa? Dengan tanpa ilmu, ilmu apa? Bila melibatkan amal, dia melibatkan ilmu wahyu. Nah, amal yang kita buat pastikan dia ada sandaran daripada wahyu. Sama ada wahyu matlu ataupun wahyu ghairu matlu. Kenapa? Kerana dalam tajuk amal ni syaitan ambil kesempatan untuk nak merosakkan manusia dalam beramal. Syaitan dia tak duduk saja tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam. Kita tidur, dia tak ada payah tidur dia. Tengah kita tidur, dia jaga lagi. Tengah kita tidur, jaga lagi. Bos dah tidur, bangun tengah malam tu, nak masuk bilik air boleh. Tapi nak ambil wuduk, nak sembahyang 2 rakaat tak boleh. Yang mari dia kata, kamu bangun kucai kopi boleh lagi secawan. Lah, dah lagi gulung daun rokok. Tapi kalau nak ambil wuduk, nak sembahyang 2 rakaat, bukannya lama pun. Hak ni cukup berat. Dia siuk kepada manusia, tak apalah semula. Bukan tak comel, tapi esok. Dia tiupkan senjata taswif dia panggil. Nah, dalam amal kebaikan ni, syaitan dia guna beberapa cara. Di antaranya taswif. Kalau ditanya molek kau dak amal ni? Memang molek. Lepas tu bila nak buat semula, nanti dulu, lock dulu. Menangguh-nangguhkan. Lepas tu syaitan akan menangguh-nangguhkan kepada manusia sampai bila? Siapa malikil maut mari ambil nyawa dia. Habis. Jadi nak bagi tahu dia tak ada waktu pun dia rehat. Kita ada masa rehat. Kita manusia ni ada waktu kita tidur. Dia daripada kita bangun tidur, siapa kau kita nak tidur semula, bahkan tengah kita tidur, dia sentiasa berusaha untuk memperdayakan kita. Nak tidur dia perdayakan lagi, supaya kita tidak tidur mengikut saranan wahyu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah ajar kepada umat dia cara-cara tidur mengikut Islam. Nabi ajar cara dia daripada mula-mula. Daripada mula-mula nak tidur, kemudian apabila sedar tengah tidur, apa yang patut dibuat. Kemudian sambung tidur balik, lepas tu bangun pula, apa benda yang patut dibaca. Ada amal-amal kebaikan yang diajar oleh Nabi. Yang mana benda ni sebenarnya mudah, tapi syaitan telah tiupkan was-was dia kepada manusia sehingga manusia rasa payah nak buat.
Tapi kalaulah sesuatu amal yang tidak bersumber daripada wahyu, syaitan elok. Loh, silakan. Sehingga apabila manusia tak buat, kalau tinggal amal hak syaitan elok tadi tu menyebabkan kecoh, gagal. Tapi cuba tinggalkan satu amalan yang telah disyariatkan, yang ada sandaran daripada wahyu, semua pakat senyap. Sebab tu kalau kata syaitan kata ni biar, kalau dia tak buat apa, moga bagi sunat ya kan. Lepas semaya sunat, tak semaya sunat qabliyah, tak semaya sunat ba'diyah contohnya. Syaitan kata tak apa, bagi sunat ya, tak ada masalah. Apa? Itu di antara ciri-ciri kalau kita nak kenal, ulama telah sebut dalam kitab, nak tahu sesuatu amal sama ada bersumber daripada wahyu ataupun tidak, tengok. Kalau ada kecamai jika sekiranya ditinggalkan, siapa yang kecil? Orang hak jahil kecil ni, tu cel tu. Selidik semula amalan tu. Adakah sandaran daripada wahyu? Jadi syaitan dalam manusia beramal ni, dia usahakan supaya manusia ni biar lari sikit lah. Dia bukan kata manusia tak payah buat amal lah. Tak, ya Allah juga. Dia suruh manusia buat amal, tapi biar manusia masuk dalam kategori ayat ketiga, amilatun nasibah. Syaitan nak tengok manusia di atas dunia letih dah, dia akhirat letih pula. Letih dunia tak apa lagi, letih akhirat tu tak ada kesudahan dah. Oleh kerana tu dalam kehidupan dunia kita ia sangat-sangat sementara ni, yang mana waktu ataupun masa yang kita telah bagikan untuk agama ni cukup sikit. Sebab itulah kalau ditanya kepada setiap antara kita, adakah kita bagi dua di antara dunia dan juga agama? Masa kita 50-50 kah kita bagi untuk agama? Untuk dunia 50, untuk agama 50. Sebab percakapan tu ada bunyilah kita nak sama banyak, dunia akhirat biar balance. Tu ada bunyi, tapi bila diselidik tengok balik, yalah kau balance ni, nampak berat belah ni. Nampak berat dunia. Waktu bik mari 24 jam. Kalau bagi dua, maknanya 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk agama. Bila tilik tengok pergi mari, daripada 24 jam, tolak 8 jam hak pagi kita tidur. Tolak tu. Tinggal berapa jam lagi. Lepas tu bagi dua. Lepas tu kira. Selidik betul-betul. Kita buat amal banyak ni. Kita semaya zuhur berapa minit. Maya asar berapa minit. Mana 5 waktu tu, berapa waktu tu bik. Lepas tu masa kita baca Quran banyak mana. Masa kita berselawat banyak mana. Masa kita beristighfar banyak mana. Banyak mana masa yang telah kita bagikan untuk agama. Bila tengok secara keseluruhan, Allah sikit benar nak banding dengan waktu yang kita infakkan untuk benda lain. Untuk tidur kita lagi banyak, untuk keduniaan kita lagi banyak, untuk bersama keluarga kita lagi banyak. Berbanding dengan untuk agama. Jadi maknanya untuk agama ni adalah waktu dia sikit kita telah infakkan. Lepas tu dalam waktu yang sikit yang kita telah boleh luangkan ni, kalau kita tidak penuhi waktu tersebut, waktu untuk khusus untuk beragama tadi tu, dengan amalan-amalan yang bersumber daripada wahyu Tuhan, bila lagi? Tak ada lah. Oleh kerana tu syaitan ni dia ambil semua peluang ni. Dalam waktu manusia ni, waktu yang manusia telah infakkan, telah gunakan waktu tu untuk agama, dia akan cuba palingkan manusia. Supaya manusia buat amal yang tidak menepati neraca wahyu. Apa penting amal kita ni biar menepati neraca wahyu? Sebab menjaminkan keredaan Allah. Akan menjamin keredaan Allah. Allah Ta'ala akan isytiharkan nanti, oleh kerana dia duduk atas dunia dulu, dia buat amalan yang aku redha. Itu kita nak. Dia buat amalan yang aku redha, maka di akhirat aku balas dengan syurga. Lepas tu daripada mana kita dapat tahu amalan yang Allah redha? Tak lain tak bukan daripada Nabi SAW. Hanya daripada lidah dia ya, dia boleh royak amalan ni Allah redha. Sebab apa? Sebab dia terima wahyu daripada Allah. Selain daripada Nabi, tak boleh pakar. Sebab dia tidak menerima. Bukan dia sebagai Rasul, bukan dia sebagai utusan yang Allah Ta'ala pilih untuk hantar kepada manusia, untuk jelaskan kepada manusia supaya beramal begini cara-cara dia.
Sebab itulah Nabi ajar kepada kita, asas dalam agama adalah syahadah. Ditekan semua ni, tajuk syahadah ni. Sebab apa? Sebab dalam syahadah ni, ada dua perjanjian besar yang kita buat sebenarnya. Yang pertama, kita telah berikrar, kita telah bersaksi bahawa kita hanya akan seru dan puja Allah saja. Iaitu kita akan mentauhidkan Allah. Kemudian penyaksian bahagian kedua, kita telah bersaksi bahawa kita hanya akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan ikut orang lain. Tapi kalau kita langgar salah satu perjanjian ni, maka apa kesan dia? Kesan dia mudarat di akhirat. Langgar perjanjian pertama. Tidak hanya seru Allah, bahkan seru juga selain pada Allah. Kadang-kadang minta bantuan dengan malaikat, kadang-kadang minta bantuan dengan jin, kadang-kadang minta bantuan daripada roh-roh. Kalau punah salah satu, punah perjanjian pertama ataupun punah perjanjian kedua, punah perjanjian kedua memberi mudarat kepada perjanjian pertama. Antara dua perjanjian tadi, kita nak ikut hanya Rasulullah saja dan juga nak mentauhidkan Allah. Kadang-kadang seorang itu dalam bab akidah, dalam bab tauhid boleh jadi dia betul, tapi dalam bab amal boleh jadi dia ada salah. Tapi dia langgar macam. Apabila dia langgar, berterusan langgar, maka dia akan buka jalan menuju kepada merosakkan perjanjian pertama. Sebab apa? Sebab dia akan sampai kepada satu tahap apabila diberi peringatan, kembalikanlah semula kepada ajaran yang bersumber daripada wahyu, lalu disuarakan hadis Nabi ataupun disuarakan ayat Quran, lalu dia tolak ayat Quran ataupun hadis Nabi, maka di situlah berlakunya terbatal perjanjian pertama. Sebab tu kita kena ingat sama-sama apa makna syahadah kita. Dalam kalimah syahadah kita sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah bersaksi bahawa kita hanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam mengikuti Rasulullah di situ ada kejayaan. Dalam mengikuti Rasulullah di situ ada keredaan Allah. Dalam mengikuti Rasulullah di situ ada mahabbatillah, ada kasih sayang Allah kepada kita. Allah Taala berfirman dalam kitab dia, qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika sekiranya kamu benar-benar kasih dan cinta kepada Allah, lalu kamu buat satu perkara nak supaya Allah juga redha dan kasih kepada kamu, maka bagaimana cara dia? Fattabi'uni. Ikutlah aku saja. Jadi mengikuti ajaran Nabi menjamin kita terkeluar daripada kelompok amilatun nasibah. Tapi kalau kita tidak berada di atas garis panduan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diperjuangkan oleh anak murid baginda para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dibimbangi tindak tanduk kita, perbuatan kita, amal kita masuk dalam kategori amilatun nasibah. Kita kalau kita tahu satu pekerjaan tu maknanya tidak menjamin apa-apa. Dari segi keduniaan lah. Dari segi keduniaan ni, kalau kita buat satu kerjaan, kalau kita tanya kita, "Nak buat kerjaan ni siapa yang bayar gaji?" Hamba tak cerak mana. Kita tak akan buat kerjaan tu. Nampak tak? Buat maknanya dia panggil bazir masa. Buatlah satu pekerjaan yang tidak boleh memberi manfaat sedar. Yang keduanya, tak tahu siapa dia nak bayar gaji. Pukul 8 pagi tu pergi buat, kelekong. Balik pukul 5 petang. Bila tanya-tanya siapa dia bayar gaji kedemo ni? Kita pun tak cerak juga dia bayar gaji ni. Orang tak buat kerjaan lagi tu. Nah, kalau orang buat juga pasal tu, kita akan kata orang ni tak apa warah mana ni. Tak apa warah. Jadi kita akan pastikan dalam pekerjaan dunia kita pun untuk menghasilkan manfaat. Maknanya kita buat pekerjaan, penat lelah keluar peluh kita ni, kita nak sesuatu balasan semula. Kita buat pekerjaan, kita nak gaji. Jadi sudah pastilah kita kena yakin bahawa kita bekerja untuk siapa dan apakah pekerjaan yang disuruh kita buat. Baru kita akan buat. Tapi kalaulah kerjaan dengan orang tu, dia telah tetapkan kepada kita. Pekerjaan, kalau nama nak kerja kitanya begini, kena buat tu, kena buat ni. Jangan buat selain tu, sebab tu bukan kerjaan kita. Kalau kita pergi buat selain daripada apa yang dia suruh kita buat, dia tak bayar gaji juga. Dalam bab dunia manusia mudah faham. Maka begitulah dalam tajuk agama. Sebab itulah pentingnya setiap amal, setiap perbuatan yang kita buat, kita sendiri kena pastikan dia adalah bersumber daripada wahyu. Sebab apabila bersumber daripada wahyu, dia akan menghasilkan ilmu.
Apabila ilmu terhasil, lalu kita akan buat satu amal dengan penuh keyakinan. Amalan ni apa buat gini? Kerana Allah nak. Mana bukti dia? Ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi. Dengan penuh yakin kita akan buat. Tapi kalau kita buat sesuatu amal yang tidak ada kepastian, duk main tanda tanya lagi tu, sudah. Ya. Dia panggil taraddud. Maknanya kalau mari pegang dapat baju kita tanya, amalan ni apa ya nak uji balas ni? Apa ya nak uji pahala ni? Hamba tak serak juga ni. Sudah. Tu. Sebab itulah pentingnya melakukan sesuatu amal biar menepati neraca wahyu. Sebab apa? Sebab takut ni. Sebab takut ni. Jadi dalam ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Sebab apa golongan-golongan ahli neraka di akhirat nanti penuh rasa terhina? Kerana di antara tindak tanduk mereka duk atas dunia banyak buat amal. Kata bukan tak ada buat amal, ada. Tapi amalan mereka yang mereka buat, penak mereka semasa di dunia, tidak dapat menghasilkan sebarang manfaat di akhirat. Yang mana kesalahannya tasla naron hamiyah, mereka akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Hamiyah ni maknanya kemuncak kepanasan. Api duk atas dunia ni baru secebih daripada api neraka, cipna je. Nah, sebagai ulama kata sebesar lubang jarum api yang duk atas dunia tu pun manusia tak tahan dah. Pas cuba kita bayangkan bagaimana kepanasan api neraka di akhirat nanti. Jadi kesan daripada buat amal yang tidak menghasilkan faedah di akhirat, apa kesan dia? Bukan kata saja kalau atas dunia ni boleh jadi kita buat satu pekerjaan, orang tak bayar gaji sekadar tu tak apa lagi. Ni dak kena esok kena katak pula. Jadi tasla narun hamiyah. Mereka akan memasuki neraka yang sangat-sangat panas. Kemudian dalam neraka pula tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum daripada mata air yang sangat-sangat panas. Aniyah dengan makna asyadidatul harar, bersangat panas, panas sungguh. Dari sudut minum maknanya Allah duduk dalam neraka panas. Lepas tu dahaga air. Air panas pula. Air panas pula bukan panas biasa. Macam atas dunia ni sedap lagi panas tu kita boleh minum, tapi kalau kepanasan lebih daripada minum air panas tu mendatangkan mudarat kepada kita. Cuba minum. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kesan daripada tindak tanduk mereka di atas dunia, ni natijah dia di akhirat nanti. Lepas tu makannya ada ke tak dalam neraka? Ada. Ahli neraka boleh makan? Boleh. Tapi bukan jenis makanan yang boleh memberi manfaat kepada mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada pun bagi mereka jenis makanan illa min dhari, malaikat makanan yang bersumber daripada pokok dhari. Dhari ini sejenis pokok yang terdapat dalam neraka. Pokok yang dipenuhi dengan duri. Pokok yang dipenuhi dengan duri. Mana kalau buah dia dekat berduri juga. Jadi makanan ahli neraka tu buah daripada pokok dhari. Jadi apakah kebaikan daripada makan tu? Dia tak ada kebaikan sikit abu, mudarat semata-mata. Kita di atas dunia ni, kita nak makanan tadi tu setidak-tidaknya dapat memberi kekuatan pada jasad kita. Dapat memberi kekuatan pada jasad kita, dapat memberi kesihatan pada tubuh badan kita. Hak tu makanan yang kita akan pilih. Tapi makanan untuk ahli neraka ni, makanan dia tu makin menyakitkan jasad dia, makin memudaratkan, makin mengazabkan jasad dia. Allah Ta'ala nak jelaskan untuk mereka ni, makanan untuk ahli neraka ni tak ada kebaikan sikit abu. Allah Ta'ala sebut la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, makanan tersebut tidak dapat menggemukkan tubuh badan dia, wala yughni min ju', dan juga makanan tersebut tidak dapat menghilangkan kelaparan daripada mereka. Maknanya daripada makan makanan yang bersumber daripada pokok dhari tadi tu tidak menghasilkan maksud makan. Maksud kita makan ni nak menghilangkan mudarat lapar tu. Ni kau makan kau berat, kau lapar, berasa dahaga, kau minum kau teruk. Sebab minuman ahli neraka Allah Ta'ala sediakan minuman yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat teruk. Kadang-kadang ada di antara minuman yang mereka minum tu macam cairan tembaga masuk dalam perut. Tapi tak mati. Minum tu kat habis hacur usuh belaka tu, Allah Ta'ala jadi baru semula. Nak suruh rasa seksaan di akhirat nanti.
Kemudian ayat ke-8 ni kita sambung pula. Jadi minggu depan ni insya-Allah kita akan baca kitab hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.